Hello guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ni, sis akan review buku ketiga Kapal Terakhir di Dunia episod 3 by Temeh Abdullah. Actually, saya ada banyak sangat isu berkenaan dengan buku ini. Kita akan dive in one by one. Sebelum saya nak record video ni, saya ada terlampau banyak sangat isu sampai saya macam terfikir sama ada nak record ataupun tidak. Tetapi saya rasa macam I need to. Everyone knows that I'm a big fan of Temeh Abdullah. Saya suka semua buku dia. Daripada siri Pelukis Jalanan, siri Empire, Selamat Tinggal Purnama. Saya tiada masalah. Bagi saya macam bila saya baca, saya macam this is the reason why this book is so hype up. Tetapi baru-baru ini, dalam tahun yang sama, Temeh Abdullah telah pun melancarkan buku yang bertajuk Kapal Terakhir di Dunia. Episod 1, episod 2 dan yang sekarang adalah episod yang ketiga. Dan ini merupakan the most anticipated reading in Malaysia, right? Saya tak tahu macam mana nak cakap. I'm so sorry, this is just my honest review about this book. Sebab bagi saya, bila saya habiskan baca KTDD episod 3 ini, I'm quite disappointed. I really disappointed with how this book turns out. Ada banyak isu sebenarnya dalam buku ini. Sebelum kita dive in, kita perlu tahu apakah yang diceritakan menerusi Kapal Terakhir di Dunia. Kapal Terakhir di Dunia episod 3 ini, dia lebih menjurus kepada sambungan daripada KTDD 2. Dan untuk saya summarize agak susah jugalah, sebabnya satu, apabila saya dah habiskan baca buku ini 306, buku ini sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Bahagian pertama dia adalah separuh daripada buku ini menceritakan tentang persoalan utama dengan apa event-event yang terbesar berlaku di KTDD 1 dan juga KTDD 2. Manakala bahagian kedua pula menceritakan event yang berlaku selepas pengakhiran cerita KTDD 2. Kalau you guys tahu dan dah baca KTDD 2, you guys tahu bagaimana buku ini boleh dibahagikan kepada dua lah. Untuk siapa yang belum habis baca lagi, saya sarankan supaya anda habiskan baca dulu. Saya takut nanti review saya akan menjejaskan mood anda untuk membaca, sebab yang ini memang akan mengandungi spoiler alert. Terlampau banyak spoiler. Isu yang kedua adalah apabila saya tak tahulah, tapi bila saya membaca separuh daripada cerita ini, saya rasa that's it. Saya rasa macam cerita ni dah habis. Seriously, cerita ni dah habis. Tetapi bila saya dive into the another half book of this story, dia macam ada persoalan-persoalan baru yang timbul dan tidak dijelaskan sampailah di akhir cerita. Antaranya saya rasa ada 6 persoalan yang timbul, yang saya perlukan jawapannya tetapi tidak dapat jawapannya sampailah di akhir cerita. Yang pertama, Arya dekat mana selepas event yang berlaku pada dia, apabila dia mengamuk bila dapat tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Yang Mulia tersebut terhadap bapanya Vuk. Apa yang berlaku pada dia. Last sekali scene yang ada adalah Arya dipenaltikan, tetapi selepas itu kita tak tahu apa yang berlaku pada Arya, apakah ceritanya, dan apakah perkembangannya di aras atas. Adakah dia masih lagi di aras atas ataupun dia telah pun dibuang ke mana-mana, I don't know, sebab waktu tu dunia dah pulih kan. Yang kedua, apa cerita di sebalik peninggalan buku
yang disorokkan oleh Aura before Arya dipenaltikan. Nak dijadikan cerita sebelum Arya ini dipenaltikan, dia telah pun menulis segala apa yang diingat, segala apa yang berlaku di aras atas tersebut di dalam buku yang Vanessa bagi pada dia. Dan buku itu ditemui oleh Aura. Aura ini merupakan kawan kepada ayah Arya, iaitu Vuk, di aras bawah pada ketika itu. Aura tidak mengenali siapa itu Arya dan dia tidak mengenali siapa diri dia, sebab antara penalti yang diberikan, yang paling terbesar yang diberikan kepada orang yang aras bawah untuk naik ke aras atas adalah dengan eraskan all of the memories. So diorang tak tahu apa yang berlaku, diorang tak ingat apa yang berlaku sebelum itu. So bila orang tu dah dapat buku tersebut, and then dia terbaca apa yang ditulis oleh Arya di dalam buku tersebut, dan dia sangat terkejut. Dalam usaha untuk dia sorokkan buku tersebut, dia telah pun campakkan buku tersebut di dalam satu laluan baju kotor lah, macam tu lah kan. So kita tak tahu apa yang berlaku pada buku tersebut, just terhenti dekat situ. Persoalan yang ketiga, apa yang jadi pada sektor kuning serta cerita di sebalik penemuan buku tersebut. Nak dijadikan cerita, laluan tersebut terus ke sektor kuning, sebab sektor kuning memang mempunyai kerja untuk membasuh setiap baju-baju daripada sektor daripada aras atas lah, dan tidak semata-mata buku tersebut telah pun sampai ke sektor kuning. Dan buku itu telah pun ditemui. Dan yang menjadi persoalannya, apabila orang-orang atasan di sektor kuning telah pun menemui buku tersebut, apakah yang berlaku? Apakah perkembangan cerita buku tersebut dalam sektor kuning? Tidak langsung dijelaskan, tak tahu apa dia. Ini just kekal misteri. Yang keempat, apa yang berlaku pada Koba waktu dia ditangkap oleh askar dulu? Kan ingat tak waktu yang dalam KTDD 1 ataupun KTDD 2, Koba ini merupakan salah seorang daripada Pakatan Matahari, dan satu tragedi telah pun terjadi bila dia dijumpai, dia dan rakan-rakan dia belasah Arya ini sebab ada event-event yang tertentu lah, dan dia telah pun ditangkap dan dipenaltikan. Tapi lepas tu di akhir cerita dia menjadi batang, macam gelandangan macam tu lah kan. Tetapi tiada penjelasan dan misteri macam mana dia boleh pergi ke buang di aras bawah dan menjadi batu akhirnya. Dan dia claim diri dia adalah dia merupakan ketua Pakatan Matahari pada ketika itulah. So just a bit confused and a bit of a mystery, sebab saya macam nak tahu apa yang berlaku pada Koba ni. Yang kelima, persoalan yang kelima, macam mana perkembangan Pakatan Matahari di aras atas? Yes, this is the main questions. Selepas Arya dipenaltikan, kita tak tahu sama ada penalti itu jadi ataupun tidak, dan apakah keadaan Arya selepas itu. Adakah orang dapat mencari jawapan, dan apakah perkembangan Pakatan Matahari ni di aras atas? Sebab sekarang Pakatan Matahari bukan sahaja tertumpu kepada aras bawah saja, tetapi di aras atas juga. So benda itu menjadi a bit of conspiracy, sebab tiada penceritaan perkembangan Pakatan Matahari pada ketika itulah. Dan last sekali adalah apa rentetan kepada kebenaran yang diberitahu oleh Niha kepada anak. Yang ini, yang ni I'm a bit disappointed, sebabnya setiap kebenaran yang Niha berikan tersebut adalah di akhir cerita, dan bila dia bagi tahu Ana pasal apa yang berlaku pada diri dia dan apa rahsia aras atas sebenarnya, just stop at that point saja. Tiada perkembangan ataupun tiada what the significance of these facts yang dibagi pada Ana. Apa yang Ana impact daripada Ana, apa yang Ana buat untuk membelikkan kebenaran tersebut. Itulah sebenarnya isu saya bila saya menghabiskan novel ini, dan saya macam that's it. Saya rasa itu saja. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Jumpa lagi, bye bye.